Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so dalam video kali ini kita masuk subtopik yang baru 10.3 iaitu normal distribution. Okey, first kali saya nak bagi tahu yang normal distribution ni dia adalah continuous. Okey, dia berbeza dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Sebenarnya kita belajar binomial distribution tu adalah discrete, Poisson distribution tu pun adalah discrete, tapi untuk normal dia adalah continuous. Okey, so first kali yang kamu kena tahu penulisan distribution dia tu lah. Okey, yang ni. X tilde n untuk normal. Lepas tu ni mu, yang ni sigma squared. Okey, mu ni pula stand for mean dan sigma squared ni pula adalah untuk dia punya variance. Okey, so saya highlightkan ni sebab ni benda penting. Okey, ingat X tilde n mu, variance. Okey. Alright, so kat sini ada dia bagi dia punya description lah. Okey, yang ni saya dah bagi tahu tadi yang dia adalah continuous. Okey, example yang menggunakan normal distribution adalah height, weight of people, scores and juga time. Dan normal distribution ni dia berbentuk seperti loceng lah. Dia punya curve tu berbentuk seperti loceng. Okey, dia punya karakteristik ni kamu boleh baca sendiri sebab saya nak pergi kepada part yang lebih penting dekat muka surat sebelah ni. Okey. So ini dia punya bell shape tu. Okay, so kat bell shape ni kamu kena tahu yang kalau saya luritkan semua ni. Okay, so area bawah curve ni adalah dia punya probability dan total probability dia tu adalah 1. So bila saya bahagikan saya punya bell shape ni kepada dua bahagian, yang mana dia punya garisan tengah ni adalah dia punya mean. So setiap bahagian ni dia punya probability adalah 0.5 lah. So bila 0.5 tambah 0.5 jadilah total dia 1. So yang ni dia punya standard deviation, itu dia punya sigma. Okay, so seterusnya part yang penting untuk normal distribution, kamu kena pandai standardizekan dia. Okay, so bila kita nak jawab soalan normal distribution, kamu kena make sure soalan tu dia sudah di-standardizekan. Baru kamu boleh jawab. Kadang-kadang soalan dia bagi soalan yang sudah di-standardizekan, so boleh terus jawab soalan. Tapi kadang-kadang dia bagi yang belum standardized, so kamu kena standardizekan dia menggunakan formula yang diberi kat sini. Okay. Ini dia punya distribution yang saya terangkan tadi. Okay, ini formula untuk standardizekan dia. Okay, macam mana kita nak tahu soalan tu sudah di-standardize? Kalau dia bagi probability dia tu, lepas tu dia guna huruf Z greater than something ataupun less than something, bermaksud itu sudah di-standardize. Tapi kalau soalan tu dia menggunakan huruf X, bermaksud soalan tu belum di-standardizekan. So, ini formula dia. Formula untuk standardize, Z equals to X minus mu over standard deviation. Ingat dekat sini variance. Tapi kat dalam formula ni adalah standard deviation. Okay, once kamu dah standardizekan kamu punya soalan tu, bermaksud kamu dah tukarkan daripada X pergi kepada Z, automatik kamu punya distribution pun dia jadi macam ni. Z tilde N dan dia punya mu kosong, dia punya variance 1. Yang ni fix tidak berubah. Okay, so seterusnya, okay, sebelum kamu nak baca table, kamu kena pandai buat dia punya bell shape supaya kamu dapat baca table dengan betul. Okay, dia ada 8 jenis bacaan yang kamu kena tahulah. Okay, saya start dengan yang pertama. Okay, ni yang pertama saya tulis PZ greater than A. Okay, first kali kamu kena tahu PZ greater than A ni, kalau dalam bahagian normal distribution, dia sama je kalau kamu tulis PZ greater equals to A. Kenapa saya kata sama? Sebab normal distribution dia adalah continuous. So bila dia continuous, dia tak ambil kisah sangat pasal sama dengan. Ada sama dengan tak ada sama dengan adalah benda yang sama. So macam mana pula saya terangkan benda ni melalui bell shape. So kalau dia kata PZ greater than A, first kali kita tengok A dia ni positif kan, sebab tak ada negatif, so dia positif. So bila dia positif, dia berada di belah kanan. Kamu buatlah kat mana-mana bahagian. Okay, saya buat satu garisan. Okay, A. Sebab apa dia belah kanan? Sebab dia positif. Okay, lepas tu kamu tengok pula kat sini, dia kata Z greater than. Okay, ini yang menentukan kawasan lorekan tu. Bila dia kata Z greater than A, kalau dekat sini A, so kalau greater than A bermaksud belah kanan ni lah. So kamu kena lorek belah kanan ni. Okay. Inilah yang dimaksudkan dengan PZ greater than A melalui lukisan bell shape. Okey, syarat nak baca table, kamu punya lukisan bell shape tu mesti dalam bentuk macam ni.
lorekan tu berada di belah kanan dan dia punya bacaan tu pun di belah kanan, di side bahagian kanan, dan lorekan tu pun di belah kanan. Okey, baru kamu boleh baca table. Okey, settle untuk soalan untuk yang pertama. Kita pergi pula pada yang kedua. Untuk yang kedua, dia kata PZ less than negative A. First kali, kita tentukan dulu dekat mana negative A. Sebabkan dia kata negatif, so negatif ada di belah kiri lah. Letaklah dekat mana-mana. Okay, saya letak kat sini lah. Okay, negative A. Buat satu garisan. Okay, lepas tu kat mana kita nak lorek? Kita tengok pula dia kata PZ less than. Lebih kecil dari negatif A. Kalau sini negatif A, less than sinilah. So, saya lorekkan di belah kiri negatif A. Sini, saya lorekkan. Okay, so kamu kena tahu, saya dah cakap tadi dekat bahagian atas ni, table boleh baca kalau lorekan dia tu dekat belah kanan dan di bahagian kanan. So, problem kita kat sini, kita punya lukisan di bahagian kiri dan lorekan tu pun di kiri. So, apa kita kena buat? So, saya kena shiftkan dia. Okay, kamu anggaplah tengah-tengah ni cermin. So, kalau kat sini negatif A, saya pindahkan dia ke kanan. Okey, sebabkan saya pindahkan dia, kalau kat sini negatif, dia akan jadi opposite sign. Sebab dia berada di belah kanan, dia akan jadi positif A. Okey, lorekan dia pula kat mana nak lorek? Kalau kita tengok cermin, kalau kita tengok muka kita, so bila kita tengok cermin, confirm lah akan keluar muka kita juga kan? Sama jugalah macam dia ni, kalau dia tengok cermin, kalau kat sini kita lorek, so kat sinilah yang kita akan lorek untuk di belah kanan. Okey. Alright. Maafkan saya lukis kat sebelah sini lah. Kat graf sebelah sini Saya betulkan sekejap. Okay. Alright. So, kat belah kanan, shiftkan ke sini. And then, saya lorek sini. Okay. So, nampak tak? Saya dah pindahkan dia punya kawasan dia tu daripada belah kiri ke belah kanan dan lorekan dia tu, nampak tak? Sekarang ni lorekan tu dah berada di belah kanan. So, sekarang saya dah boleh baca table. So, apa yang saya nak concludekan kat sini, saya nak bagi tahu PZ less than negative A ni, dia sama je kalau saya tulis PZ greater than A. Nampak tak? Sebab lukisan ni sama tak dengan lukisan atas ni? Yang mana lukisan atas ni adalah untuk PZ greater than A. So, saya boleh tulis kat sini, PZ less than negative A sama je dengan PZ greater than A. So, sekarang kita dah boleh baca table tanpa ada masalah. Okey, kita pergi pada yang ketiga pula. Okey, kita tengok yang ketiga. Dia kata, PZ greater than negative A. First kali kita letak dulu negatif A ni dekat bahagian kiri sebab dia ada negatif. Okay, saya buat satu garisan. Okay, negatif A. Okay, dia kata greater than. So, itulah tempat kita nak lorek. Okay, dia kata greater than. So, greater than di sebelah kanan negatif A lah. So, yang ni saya kena lorek. Okay, saya lorekkan semua dulu. Okay. So, sekarang ni macam mana saya nak cari probability kawasan berlorek ni? So, apa yang saya buat? Okey, kat sini ada satu tips lah. Kalau kamu tengok lorekan tu melibatkan dua kawasan. Okey, kamu anggap ni kawasan pertama, kawasan kedua. Nampak tak? Saya punya lorekan kat sini, dia melibatkan dua kawasan. Lorek macam ni, penuh kan? So, kamu nampak je lorekan yang melibatkan dua kawasan, kamu terus ambil dia punya total probability. Okay, saya nak terangkan melalui bell shape lah. Melalui bell shape, kamu lorekkan semua. Okay, so sekarang ni, total probability adalah 1 kan? Okay, so saya pun tulis 1. Sebab apa? Saya dah lorek semua. Okay, sekarang ni, soalan dia nak kawasan berlorek ni je. Daripada sini sampai sini. So, apa yang saya buat? Kalau saya dah lorekkan semua, so sekarang ni saya kena buang apa yang soalan tak nak. Yang soalan tak nak ni, kawasan yang lebih kecil daripada negatif A. So, kalau saya lukis kat sini, sini negatif A. Okay, yang ni kawasan yang dia tak nak. So, bila kita tak nak, bermaksud kita kena buang. Bila kita buang, kita guna formula tolak, operasi tolak. Okay, so saya terangkan balik. Total probability tolak kawasan yang kita tak nak, so kita dapatlah kawasan berlorek ni. So, kawasan yang kita tak nak tu, bila kita translatekan dalam mathematical punya ni, penulisan, dia akan jadi P, Z. Okay, kita tengok. Negatif A, lepas tu dia lorek belah kiri kan? Bermaksud dia lebih kecil dari negatif A. Okay, lepas tu dekat atas ni saya dah ajar juga. PZ less than negative A, dia sama je dengan PZ greater than A. Nampak tak? Saya tulis kat sini. So, saya akan tulis dia sebagai 1 minus PZ greater than A. Kenapa saya kena tulis macam ni? Sebab
table dia boleh baca kalau dalam bentuk macam ni sahaja. Okey, kita pergi pula pada lukisan yang keempat. Okey, kita ada PZ less than A. Okey, kita tulis dulu A sebabkan dia positif, dia berada di belah kanan. Kat sini, saya buat satu garisan A. Okey, kat mana kita nak lorek? Kita tengok dia kata Z less than. So, less than A bermaksud belah kiri lah kan? So, saya pun lorek belah kiri. Semua ni. Semua yang belah kiri A kena lorek. Okey, macam saya cakap tadi, saya punya lorekan ni melibatkan dua kawasan. So, apa yang saya buat? Saya ambil total probability. Saya lorekkan semua. So, dia jadi 1. Okey, kita buang apa yang soalan tak nak. Okey, soalan tak nak ni, dari sini ke atas. Okey, so bermaksud dia tak nak A ke atas. So, kalau saya buat kat sini A, ini yang kita nak kena buang. A ke atas. So, bila kita translatekan dia dalam penulisan matematik, dia akan jadi 1 minus PZ greater than A. Okay, yang ni tak ada masalah. Boleh terus baca table. Okay, so saya stop dulu dekat soalan 4. Kalau saya teruskan lagi, video ni akan jadi sangat panjang. So, untuk lukisan 5, 6, 7, 8 saya akan terangkan dalam video akan datang. Terima kasih.